sebanyak berkaitan tentang biodata saya lah. Cuma untuk kali ini pada sesi ini saya diminta berkongsi sedikit ilmu yang sangat banyak berkaitan tentang pengurusan pusat sumber sekolah. Jadi saya sebenarnya berkata-kata ni saya tidak nampak penonton di talian even di talian kadang-kadang kita nampak paparan masing-masing memang musim yang begini kita memang akan hadir di dalam talian bersama, tapi kita tidak tahu kebersamaan itu sama ada berada bersama-sama ataupun tidak, tetapi kita percaya semua warga pejabat pendidikan daerah Batu Pahat ini ada bersama-sama. Itu saya pasti. Sebelum tu saya nak tengok sama ada paparan telah tersedia ataupun belum, sebab saya tak nampak. Masih belum Okey, masih belum? Belum. Okey, jadi saya langsungkan sedikitlah berkaitan tentang biodata dan kronologi tentang sektor sumber dan teknologi pendidikan. Okey, seperti yang tuan-tuan maklum sebelum ini kami di bahagian teknologi pendidikan adalah bersama-sama dengan PKG, Pusat Kegiatan Guru. Jadi sebelum ini kami di bawah satu organisasi, tetapi selaras dengan penstrukturan baharu Kementerian Pendidikan Malaysia, kami telah diletakkan di bawah organisasi yang berbeza. Untuk kami bahagian teknologi pendidikan, kita dijadikan sebagai sektor sumber dan teknologi pendidikan dan diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, dan untuk pusat kegiatan guru yang ini telah diserahkan secara rasminya di bawah pentadbiran PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Begitu Jadi sebelum ini kita ada 45 buah PKG di seluruh negeri Johor, dan untuk setiap daerah-daerah itu telah diserahkan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah. Begitu Jadi warrant PKG, kalau kata umpamanya saya ambil contoh Batu Pahat, sebelum ini kita ada 9 buah PKG. Jadi warrant yang berada di bawah sumber dan teknologi pendidikan, unit sumber dan teknologi pendidikan di bawah ini itu ada 9. Sebab itulah bagaimana kronologi wujudnya warrant USPP di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Negeri Johor. Sekejap saya ada. Okey, tak apa. Jadi saya nak lihat paparan telah tersedia saya rasa Ya, sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata lah. Okey, seterusnya kita ke slide. Okey. Jadi berkaitan dengan pengurusan pusat sumber ini, sudah semestinya lah apabila kita dikaitkan dengan apa-apa perkara untuk pelaksanaan, kita perlulah ada satu rujukan. Kalau kata lebih faham, kalau kata macam seolah-olah satu garis panduan untuk memberi kita bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan, diambil tindakan dan sebagainya. Jadi satu buku panduan telah disediakan oleh bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dari 2017 yang ini, dan ini adalah buku ataupun kitab untuk kita melaksanakan pengurusan pusat sumber sekolah oleh guru perpustakaan dan media ataupun GPM. Jadi kita kena lihat siapakah ataupun siapa yang bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan pusat sumber sekolah dilaksanakan secara terancang, secara berstruktur. Jadi di sekolah kita ada satu tugas ini telah diamanahkan kepada guru perpustakaan dan media ataupun GPM. Dan kalau kita lihat di dalam organisasi sekolah, kita ada ketua jabatan iaitu pengetua ataupun guru besar, dan di bawahnya ada pegawai pengurusan seperti penolong kanan, dan guru perpustakaan dan media ini adalah di bawah tanggungjawab guru penolong kanan pentadbiran. Jadi itu antara
perkara-perkara yang saya suka berkongsi dahulu sebelum kita terus kepada apakah pengisian ataupun apakah kandungan yang perlu diambil maklum dan diuruskan, dilaksanakan di peringkat sekolah berkaitan dengan pengurusan pusat sumber sekolah. Okey, seterusnya, okey, sebelum itu kita kena berkenalan dahulu apa itu pusat sumber sekolah. Okey, jadi seperti yang saya maklum tadi, okey, buku itu memaklumkan, okey, menyatakan di dalam buku itu telah tertera memaklumkan berkaitan dengan definisi pusat sumber sekolah adalah ia merupakan penjana pembentukan masyarakat yang berilmu pengetahuan, gemar membaca dan berkemahiran maklumat sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta pendidikan abad ke-21. Kalau macam baca ni kan semua boleh baca. Tapi sebenarnya kita bukan setakat membaca, kita kena memahami, dan bukan setakat memahami, kita perlu menghayati barulah kita boleh melaksanakan apa itu sebenarnya pengurusan pusat sumber. Okey, jadi kita untuk seterusnya kita lihat, okey, apa pula pendidikan abad ke-21. Jadi maksudnya kita perlu mendapat satu rangkap ayat, kita perlu bedah macam kupas lah. Jadi daripada ayat tadi dia ada menyatakan berkaitan tentang pendidikan abad ke-21. Itu pendidikan abad ke-21. Saya tak nampak sesiapa saya cuma nampak lensa saja dan saya nampak skrin. Baik. Proses pembelajaran kena patah balik. Okey. Proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Okey, kita dapat beberapa elemen yang diterapkan iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Okey, itu adalah standard asas dalam pembelajaran abad ke-21. Jadi, bila kita lihat sebelum ini, di zaman-zaman saya lah agaknya, dulu masih papan hitam, walaupun orang kata papan tu warna hijau kan, tapi kita bagi papan hitam. Itu dari zaman saya dulu-dulu lah. Saya kira zaman-zaman Tuan CPD, Tuan Timbalan mungkinlah pernah lalui situasi itu. Gambaran-gambaran semasa kita yang dahulu kala, dulu kita berkapur, berpapan hitam dan semua cikgu. Jadi kurang kita berkomunikasi, kurang di dua hala. Okey, kaedah pembelajarannya. Kadang-kadang saya pernah dalam satu ketika dulu waktu saya bersekolah kampung sebelum ni. Cikgu tu cikgu geografi, okey, tapi saya suka perempuan lah. Okey, cikgu geografi juga perempuan. Dia masuk, dia akan bawa peta dia, gulung peta, bawa, saya tak tahulah mungkin sidang hadirin pernah lalui sebelum macam ni dengan seperti yang saya alami. Saya suka berkongsi. Okey, dia masuk ke kelas, okey, lepas tu dia pun gantunglah dia punya digantunglah dia punya peta, peta adalah Amazon ke apa dulu sebelum tu. Okey, lepas tu dia pun tulis nota. Okey, salin dia kata. Salin lah, dulu tak ada, OHP pun tak ada, overhead projector pun tak ada. Dulu memang itulah kaedahnya. Tetapi untuk sekarang kita telah beralih zaman, kita telah beralih orang kata kaedah. Begitu. Jadi zaman berubah, jadi kita pun perlu berubah. Jadi untuk pendidikan abad ke-21, dia membawa satu perubahan kepada iklim pendidikan di negara kita lah. Okey, untuk seterusnya, apa pula 4K ataupun 4C aja kita tengok. Okey, bila kita tengok elemen-elemen inilah sebenarnya yang perlu ada dalam pendidikan abad ke-21. Okey, antaranya komunikasi ataupun communication. Okey, apa dia komunikasi? Adalah proses pertukaran maklumat daripada individu kepada individu yang lain. Okey, kemudian kita ada kolaboratif, iaitu sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama ataupun secara berkumpulan, dan juga kita ada pemikiran kritis ataupun critical thinking, iaitu
keupayaan. Okey, keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara, termasuk kebaikan dan juga kelemahan. Kita jangan tengok kebaikan sahaja jadi kita kena memikirkan juga kelemahan kita supaya kita boleh melihat di mana faktor-faktor yang boleh kita menambah baik sesuatu sistem ataupun sesuatu pengurusan. Begitu Dan yang terakhir, kreativiti. Iaitu sesuatu proses yang berlaku di mana ia melibatkan penghasilan sesuatu yang baru dan juga berkualiti. Contohnya kreativiti. Kita contohlah kalau kita ambil perspektif dalam situasi pembantu takbir contohnya anggota kumpulan pelaksana. Kalau kita lihat mungkin dia rasa dia telah mengenal pasti susahlah saya nak melaksanakan sistem pemfailan dan sebagainya. Jadi dia dengan kreatifnya dia akan buat contoh dari segi label. Label itu mungkin berwarna. Jadi itu antara kreativiti yang akan berlaku dalam proses kita melaksanakan pengurusan. Ini bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi kita boleh mengaplikasikan untuk 4K ataupun 4C ini di tempat kerja kita, di tempat kita bertugas. Sebab gabungan keempat-empat ini akan mewujudkan satu sistem pengurusan yang saya pada pandangan saya boleh kita jadikan satu pengurusan yang baik dan berkesan. Pengurusan bukan setakat perlu pengurusan yang baik tetapi perlu juga berkesan. Itu juga di rumah. Kalau kata kita lihat sekarang ni kita memang sinonim dengan keadaan di rumah kerana keadaan pandemik kita yang belum betul-betul selesai lah saya kira. Semua saya kira para hadirin juga berada di rumah dan kita telah melewati keadaan ini setahun lebih. Jadi kita lihat banyak juga perkara-perkara yang boleh melibatkan ke empat elemen ini yang kita boleh gunakan dan aplikasi di rumah. Untuk kita lebih memantapkan apa-apa pengurusan. Di rumah juga kita perlu adakan pelaksanaan untuk kita memudahkan urusan-urusan kerja kita. Contoh macam saya kalau di rumah walaupun hari bekerja, memang kita perlu bersedia untuk tugas-tugas yang perlu kita selesaikan. Memang kita tidak boleh berada di premis kerja, tetapi berada di rumah kita perlu bertugas. Kita perlu bertugas dan kita kena lihat tugas-tugas kita itu dilaksanakan secara bagaimana. Kita perlu lihat bagaimana kita melaksanakan tugas itu dengan kaedah yang mana. Memang semestinya semua maklum kita memang kena buat secara dalam talian. Sekiranya memerlukan untuk kita bergerak bersemuka, jadi ada perkara-perkara yang perlu kita ambil tindakan, iaitu kita perlu mematuhi SOP dan sebagainya lah. Jadi sebagai kita, sebagai penjawatawam yang telah digariskan panduan, kita perlu memohon memohon kebenaran ketua jabatan untuk kita bergerak ke pejabat untuk kita dapatkan apa-apa perkara yang memang kita tidak boleh dapatkan melalui secara dalam talian. Itu antara perkara yang saya suka berkongsi dengan hadirin sekalian lah. Okey, kita teruskan. Kita belum masuk lagi ni. Ini baru cerita mukadimah. Baik, kita kena lihat. Apabila kita nak melaksanakan sesuatu, kita perlu lihat apakah punca kuasanya. Apa yang menyebabkan kita perlu melaksanakan tindakan itu. Jadi untuk tujuan pengurusan ini, antara punca kuasa yang saya suka berkongsi adalah Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 13 tahun 1998 bertarikh 22 Mei yang memaklumkan berkaitan dengan program membina tabiat membaca. Jadi maksudnya untuk pengurusan pusat sumber ini memang tidak boleh lari ataupun tidak boleh kita nak mengecualikan ataupun tidak boleh kita meminggirkan berkaitan dengan tabiat membaca. Program yang berkaitan tentang membina tabiat membaca. Baik. Sebelum itu, ramai yang sebelum ini apabila kita berkata berkaitan dengan pusat sumber, dia akan terbayang perpustakaan.
Okey, dia akan terbayang perpustakaan di sekolah dulu ada pengawas pusat sumber, ada cikgunya, macam tu tetapi untuk pendidikan abad 21 ni dia agak melebar dia telah melebarkan perkataan pusat sumber itu adalah di sekitar berkeliling sekolah dari pagar ke pagar, boleh juga daripada lantai ke ceiling, daripada dinding ke dinding. Jadi yang membekalkan apa-apa sumber maklumat untuk warga sekolah tersebut. Contoh. Itu kalau kita sebut pusat sumber sekolah. Ada juga yang mendefinisikan pusat sumber pendidikan. Pusat sumber pendidikan PSP yang mana di jabatan-jabatan juga. Contohnya kita ambil yang paling dekat dengan kita adalah di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat lah. Sebab sekarang saya kira yang berada bersama-sama di talian adalah warga Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Jadi di situ juga boleh melaksanakan pengurusan pusat sumber yang mana boleh diaplikasikan di sudut-sudut ataupun di ruang-ruang maklumat yang bermanfaat untuk dimanfaatkan oleh warga PPD Batu Pahat. Itu antara pendekatan yang saya boleh kongsilah dengan hadirin sekalian. Baik, kita lihat surat berkeliling kisah sini sedikit sebelum kita pergi ke lebih jauh. Dalam surat ini memaklumkan apa dia adalah membentuk mekanisme pelaksanaan untuk merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti membaca yang melibatkan semua murid di semua peringkatan. Jadi maksudnya di sini dia telah menggariskan untuk pelaksanaan dalam merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang membaca yang melibatkan semua murid di semua peringkat. Maksudnya daripada tahun 1 hinggalah ke tingkatan 5. Jadi antaranya dimaklumkan juga dalam surat ini, saya suka berfungsi, adalah menyediakan bahan bacaan sama ada di sekolah atau yang boleh diperolehi di luar sekolah. Bahan bacaan ini hendaklah sesuai mengikut tahap murid. Walaupun surat ini bertarikh ataupun tahunnya adalah 1998, tetapi dia telah meletakkan di situ atau yang boleh diperolehi di luar sekolah. Seolah-olah macam kita kenalah dengan situasi kita sekarang. Jadi membaca itu untuk murid-murid bukan hanya sekadar berada di sekolah, tetapi sekarang ini bersesuaian dengan keadaan pandemik kita yang dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi perlulah meneruskan tabiat membaca di rumah. Di rumah lah sebab sekarang ni semua berada di rumah, tidak perlu ke mana-mana. Jadi perlu berada, maksudnya di luar sekolah, perlu meneruskan aktiviti membaca mungkin daripada sumber-sumber secara digital ataupun apa sahaja sumber maklumat ataupun bahan-bahan yang berada di berdekatan. Tidak kira lah, asalkan bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang memberi manfaat. Baik. Seterusnya memperuntukkan masa membaca sama ada pada waktu sekolah atau di luar waktu sekolah dengan kewajaran yang ada. Memang bertepatan lah sekarang. Dan seterusnya mendapatkan penglibatan ibu bapa supaya membaca juga berlaku di rumah. Jadi kita lihat hujung puasa ini amat bertepatan untuk kemenjadian murid-murid kita. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita lihat objektif untuk pelaksanaan ini bagus untuk murid-murid, apa salahnya kita aplikasi bersama bukan hanya murid yang perlu memanfaatkan ilmu, malah kita dululah kita sendiri. Baik. Seterusnya kita ke punca puasa berkaitan dengan gerakan membaca di sekolah-sekolah. Ini saya berkongsi sedikit lah. Ini adalah punca puasa surat berkeliling bilangan 12/2001 yang bertarikh 19 November pada tahun 2001 yang memaklumkan berkaitan gerakan membaca di sekolah melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Negeri Johor. Kalau di Johor ini, kita ada satu persatuan yang dinamakan Persatuan Penasihat Pusat Sumber Sekolah Negeri Johor. Jadi PPSSNJ ini adalah persatuan
yang bertindak selaku rakan strategik ataupun selaku pendorong dan penyokong untuk aktiviti-aktiviti galakan membaca yang berlaku di sekolah. Jadi sekiranya perlu kolaborasi dengan persatuan ini, mereka akan sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana institusi ataupun sekolah, sama ada jabatan ataupun PPD, untuk merealisasikan program-program yang berkaitan dengan galakan membaca. Okey, jadi di situ dia ada juga memaklumkan untuk mengadakan berbagai-bagai program dan aktiviti galakan membaca, sama ada di peringkat sekolah, daerah maupun negeri. Ini adalah contoh-contoh, contoh-contoh program aktiviti seperti bercerita, bicara buku, kuis, minggu membaca, pameran laluan ilmu, sudut bacaan, laluan ikra, bacathon. Jadi ciptalah apa-apa nama sekalipun, asalkan kita melihat objektifnya adalah untuk kita meningkatkan ilmu kepada para pembaca berkaitan. Jadi untuk seterusnya, yang terakhir, yang ketiga lah untuk perkongsian berkaitan dengan punca kuasa. Satu surat berkeliling telah dikeluarkan pada tahun 2005 bilangan 3 bertarikh 18 Julai berkaitan dengan penyelarasan waktu mengajar bagi guru perpustakaan media. Yang ini merupakan usaha KPM lah dalam memantapkan pengurusan pusat sumber sekolah. Jadi di dalam itu, di dalam SPI ini, surat berkeliling iktisad ini, terkandungnya senarai tugas guru perpustakaan media, serta kriteria pemilihan dan pelantikan GPM di sekolah lah. Itu saja saya kongsikan 3 punca kuasa lah yang berkaitan untuk kita, maksudnya kita menzahirkan. Jadi ini adalah satu punca kuasa yang dikeluarkan oleh pihak KPM untuk kita melaksanakan pengurusan pusat sumber di sekolah, dan ada kepada siapa, dan untuk apa, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan pusat sumber. Seterusnya, kita lihat pula. Ini baru masuk. Tadi dia punya mukadimah sajalah. Kita baru masuk. Hala tuju pendidikan negeri Johor. Saya kira di peringkat pejabat pendidikan daerah juga telah mengupas lanjut lah berkaitan tentang hala tuju pendidikan negeri Johor. Jadi suka saya berkongsi sedikit. Secara asas yang kita tahu sekarang kita dalam pendidikan holistik 2.0, dan yang mana dia mengutamakan dan sasaran dia adalah untuk mengoptimalkan potensi dan memaksimumkan keberhasilan. Mengoptimalkan potensi apa? Potensi yang ada di sekitar kita. Kita jangan lihat apa yang tak ada, kita lihat apa yang ada. Kalau kata apa yang ada ini boleh memacu ataupun menjana untuk kita memaksimumkan output kita, jadi kita gunakan sebaiknya. Apabila di rumah, apa yang ada? Apa yang kita boleh optimumkan sumber yang ada di rumah untuk kita melaksanakan tugas kita, untuk kita menyelesaikan tugas kita. Jadi gunalah apa yang ada. Kalau kita tak ada laptop, kita ada handphone. Contohlah, kalau kita tak ada apa-apa yang ada, jadi itulah kita usahakan sehabis baik untuk kita mengoptimalkan potensi yang ada, untuk kita memaksimumkan keberhasilan. Contoh dalam pelaksanaan kerja kita lah, begitu. Jadi next, baru masuk tentang fungsi. Jadi kita kena melihat kefungsian untuk pelaksanaan pengurusan pusat sumber di sekolah. Baik kita lihat ini saya petik daripada carta fungsi. Saya petik ini daripada carta fungsi dan suka saya berkongsi di JPN. Fungsi ini, fungsi yang 4 fungsi yang dikeliling itu adalah fungsi sektor, sumber dan teknologi pendidikan. Maksudnya sumber dan teknologi pendidikan lah namanya. Jadi untuk fungsi yang pertama, kalau kita lihat, dia adalah berkaitan ataupun berdekatan dengan aplikasi media pendidikan. Merancang, melaksana dan kita backward sikit lah, technical. Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti pembangunan bahan teknologi pendidikan berasaskan PDP dan penyebaran bahan dalam pelbagai media kepada sekolah. Jadi ini sangat sinonim dengan aplikasi media pendidikan, yang mana untuk yang ini berkaitan dengan berlima. So ini antara perkara-perkara yang sangat sinonim dengan aplikasi media pendidikan, dan kita ada
pegawai yang bertindak untuk melihat ataupun fokus kepada perkara ini. Okey. Jadi untuk yang seterusnya berkaitan merancang, melaksanakan dan memberi khidmat bimbingan dan kepakaran teknologi pendidikan bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti dalam PDPC. Yang ini sangat sinonim dengan integrasi teknologi pendidikan. Jadi yang keempat seterusnya merancang dan melaksanakan latihan serta memberi pendedahan dalam bidang teknologi pendidikan bagi meningkatkan keupayaan guru-guru dalam PDPC. Jadi ini kaitannya berkaitan dengan latihan dan kompetensi. Jadi sebelum ini bahagian teknologi pendidikan negeri, kita memang menyediakan latihan, merupakan pusat latihan awam lah, institut latihan awam IMA. Jadi dia kekalkan fungsi itu di situ untuk tepat guru-guru melaksanakan proses pelatihan dan kompetensi begitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melaksanakan bimbingan dan sokongan kepada sekolah dalam pembinaan, penilaian dan pemilihan bahan yang sesuai untuk PDPC dan pengurusan serta penggunaan pusat sumber sekolah. Jadi, yang ini memang sinonim dengan sumber pendidikan yang mana ini adalah unit yang saya sekarang diamanahkanlah untuk mengalas tugas dan tanggungjawab tentang perkara-perkara yang berkaitan. Jadi saya di situ berdua dengan Cik Muhammad Nazri bin Maknur, kami berdua dalam memberi fokus kepada sektor kepada perkara ataupun pelaksanaan untuk untuk fungsi yang ini. Jadi kita lihat keempat-empat fungsi ini bila kita lihat dia ada kesinambungan dia. Okey, dia ada kena kaitan dengan sumber dan teknologi pendidikan di PPD. Okey, di PPD lah. Jadi kalau di situ kita lihat, ini saya ambil, saya capture daripada carta fungsi PPD. Okey, yang mana dia ada dua di situ, untuk sumber dan teknologi pendidikan. Ini adalah unit saya kira yang terletaknya dalam carta organisasinya, dia terletak di bawah sektor pembelajaran. Jadi di situ dia ada dua peranan, iaitu memberi bimbingan dan sokongan kepada guru dalam aspek pengintegrasian sumber teknologi pendidikan dalam PDP. Memang ada berkaitan lah dengan sektor sumber teknologi di CPN. Pelaksanaan inisiatif IMP di sekolah, penerbitan bahan PDP dan pelbagai media mengikut piawaian yang ditetapkan, pembangunan pusat sumber sekolah. Yang ini ni antara yang kita akan topikkan sebentar lagi, yang kita akan kongsi, dan juga pembudayaan amalan membaca. Memang sangat kenalah dengan pengurusan pusat sumber dan juga amalan membaca seperti yang saya maklumkan tadi. Dan untuk yang kedua, merancang, menyelaras, melaksana dan melaporkan pelaksanaan penggunaan teknologi dalam PDP. Jadi bila kita lihat, dia ada kesinambungan di situ, dia ada keserasian dan boleh dikatakan di peringkat PPD, sumber dan teknologi pendidikan ini, mereka seolah-olah duta kepada sektor sumber dan teknologi pendidikan di jabatan. Maksudnya mereka telah telah memahami dan menghayati bagaimana untuk menyalurkan. Sebelum sampai di sekolah, mereka perlu memahami dahulu apakah fungsi dan peranan sebelum disampaikan ke sekolah perkara-perkara ini, sebelum pelaksanaan, sebelum merancang dan sebagainya. Jadi bila kita lihat seolah-olah macam STP di jabatan merupakan kustodian kepada STP di PPD, begitulah. Tetapi di KPM kita namanya pun sumber dan teknologi pendidikan, tetapi di Kementerian Pendidikan dia nama dia bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM. Kemudian di negeri kita ada sektor sumber dan teknologi pendidikan, dan di PPD kita ada unit sumber dan teknologi pendidikan. Itu kira macam anak beranak cucu-cucik lah, sampailah begitu. Lepas tu di sekolah pula, di sekolah kita ada guru yang apabila berfokus kepada kerja buat kita itu, di sekolah kita ada guru perpustakaan dan media. Tetapi sudah pastilah kita akan melalui dia punya ketua jabatan dahulu, sama ada pengetua ataupun guru besar, dan di bawahnya untuk anggota pengurusan dia terletak di bawah guru guru penolong kanan pentadbiran, penolong kanan pentadbiran.
Okey, kita teruskan. Belum masuk lagi ni. Okey, baik. Apabila kita telah ada peranan, kita telah memahami kita punya kefungsian. Okey, kita lihat apakah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan fungsi yang kita nak laksanakan itu. Okey. Baik. Antara aktiviti-aktiviti sudah semestinya lah kita perlu merancang aktiviti-aktiviti yang berkaitan untuk kita memastikan pengurusan pusat sumber itu berlaku di sekolah. Okay. Pengurusan pusat sumber itu berlaku di sekolah. Tapi pengurusan pusat sumber itu terlalu besar, dia banyak. Dia bukan hanya kalau kata nak mula daripada mana. Jadi agak besarlah tajuknya. Sebab itulah kita ada kumpulan-kumpulan task force kita di rangkaian daerah yang telah kita pilih berdasarkan kemahiran dan juga kecenderungan pegawai yang berkaitan untuk membantu kita memacu guru-guru kita di sekolah dalam pelaksanaan pengurusan pusat sumber di sekolah. Okey, begitu. Jadi kita perlulah merancang sebelum kita melaksanakan aktiviti, kita perlu merancang dahulu. Okey, lepas tu mesti kita mengawal selia. Setelah itu kita nak menyelaras. Terusnya barulah kita nak mengurus. Okey, kita perlu menguruskan contohnya GPM kita. Bagaimana kita nak memastikan GPM kita boleh laksanakan tugasnya di sekolah. Jadi untuk itu kita perlu mengadakan perkongsian ilmu bagaimana cara untuk menguruskan pusat sumber. Jadi kita kena buka lah balik kitab kita tu. Yang di awal tadi saya dah maklumkan, kita ada satu buku yang berkaitan dengan pusat sumber sekolah, pengurusan pusat sumber sekolah yang dikeluarkan oleh bahagian teknologi pendidikan, okey, untuk dijadikan rujukan kepada semua guru-guru perpustakaan media satu Malaysia. Jadi itu mazhab yang satu, kita takut ada yang terkeluar daripada tajuknya. Kadang-kadang ada dalam kalangan cikgu-cikgu ni, dia suka sangat dekor je. Dekor perpustakaan dia memang cantik. Tapi bila kita lihat dari segi pelaksanaan, program-program dalam membaca, tak ada. Jadi itu antara perkara-perkara yang apabila kita ke sekolah, kita kena lihat berlaku ke tidak program-program galakan membaca, program penulisan. Bukan itu saja, kita kena lihat juga ada kegalakan-galakan untuk mungkin kalau kata program pidato, itu sebenarnya program-program yang menjana keyakinan murid untuk lebih berketerampilan. Kita mahu murid kita yang kita kata tu mesti berani berfikir luar daripada kotak. Jangan jadi macam turut aja, tidak. Kadang-kadang mungkin murid boleh memberikan saranan ataupun cadangan yang lebih baik kepada guru. Okey? Jadi itu antara yang kita mahu sebab sasaran akhir kita adalah kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Itu saya kira memang di peringkat PTD pun telah mengupas lanjut berkaitan dengan hala tuju lah, sasaran-sasaran strategik dan sebagainya. Baik. Kenapa kita perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti kefungsian itu adalah untuk kita mengoptimumkan keupayaan pusat sumber di sekolah kita. Jadi untuk mengoptimumkan keupayaan pusat sumber di sekolah itu perlulah ada sokongan daripada pengurusan-pengurusan tertinggi, daripada guru-gurunya, terutama macam GPM tadi yang saya sebut, guru perpustakaan dan media. Tentang bagaimana kita nak merancangkan lagi program kalangan membaca, perlu adalah literasi maklumat dan sebagainya, dan mestilah berkepimpinan abad ke-21 juga. Apabila kita mahukan sekolah abad ke-21, mestilah kita ada kepimpinan abad ke-21. Jadi benda tu mesti selari. Jadi maksudnya apa dia? Pemimpin yang agresif. Lepas tu kita perlu memberi ruang dan peluang kepada guru-guru untuk berkarya supaya kreativiti mereka tu tercungkil. Begitu berlaku keluasan di situ. Tidak ada orang kata macam kita perlu memberi ruang dan peluang untuk bottom up. Mungkin kita buka kepada guru-guru kita ataupun mungkin kepada murid-murid juga untuk kita merealisasikan sesuatu ataupun untuk kita mensasarkan sesuatu objektif. Jadi kita tidak hanya
ketua jabatan ataupun pengetua ataupun guru besar sahaja yang membuat keputusan. Ya, memang membuat keputusan adalah di peringkat itu, di peringkat yang tertinggi, tetapi mungkin sebelum keputusan itu dibuat, melihat juga keperluan-keperluan yang berada di sekolah, oleh warga sekolah, supaya boleh seimbang. Bila kita menyebut mengoptimumkan keupayaan pusat sumber sekolah, kita kena melihat bukan semua pusat sumber iklimnya sama. Iklimnya berbeza di tempat-tempat di lokasi-lokasi berbeza. Dari segi keuangannya, kalau kata macam ramai muridnya, banyaklah PCG-nya, begitu. Jadi itu semua mempengaruhi. Jadi maksudnya di sekolah kita kena lihat juga, dan di PPD juga kena melihat apabila kita ke sekolah. Kita kena lihat juga keupayaan itu harus dibagaimana, harus bagaimana. Bukan boleh kata terus kita membuat satu skala yang dunia, tidak. Dia berbeza-beza. Jadi untuk apa? Sasaran dia adalah dua, iaitu untuk kemenjadian murid dan juga untuk memastikan sekolah itu berkualiti. Gitu. Jadi kita perlu melihat apabila kita mahu melaksanakan, contohnya pemantauan, kita nak memantau, kita kena melihat dahulu sebelum kita sampai ke sekolah, apa status sedia ada sekolah, apa status sedia ada sekolah, supaya kita boleh lihat di mana yang perlu dibantu untuk kita menambah baik kan, pengurusan pusat sumber di sekolah berkenaan. Contohnya, kalau kata kita pergi tapi kita tak study dulu, ataupun kita tak berkenalan dulu secara on paper lah kata orang, kita dah ada di, saya percaya di PPD juga dah ada data-data berkaitan status sekolah untuk aspek tertentu. Jadi mungkin boleh dilihat secara dasar ataupun secara kasar dahulu sebelum pergi, apakah status sekolah berkenaan. Jadi apabila kita berada di situ, kita mungkin boleh tackle benda-benda yang kita rasa perlu dibantu ataupun dibimbing lah. Dan semestinya sebelum kita membimbing, kita perlu ada sedikit pengetahuan berkaitan perkara yang perlu kita bimbing itu. Macam itulah. Jadi memang perlukan kita perlu belajar. Memang belajar ni sampai ke akhir hayat. Tak kira lah sama ada kita bertugas di mana pun, perlu adanya pembelajaran dari semasa ke semasa untuk kita lebih memantapkan lagi pengetahuan kita dalam kita melaksanakan sesuatu tugas itu. Jadi untuk sasaran strategi ini antara yang saya boleh kongsikan. Aktiviti-aktiviti berdasarkan kefungsian kita tadi yang kita telah lihat, dan kepada siapa sasarannya dan untuk apa. Apakah tujuan dia? Adalah untuk kita mengoptimumkan keupayaan pusat sumber di sekolah itu, yang mana ianya akan memacu kepada kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Dan sudah tentunya lah pengurusan sekolah dengan guru-gurunya lah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan iklim yang strategik ini. Kita teruskan teknikal. Saya cuba berkongsi sikit. Saya sebenarnya baru saja menyediakan slide ini, jadi agak belum begitu lengkap, tapi tak apalah, sikit-sikit kita boleh nampak. Jadi untuk sumber pendidikan di sektor sumber dan teknologi pendidikan jabatan, saya dan juga Encik Muhammad Nazri bin Mak Noor yang bertanggungjawab untuk memastikan ataupun untuk menggalas perkara-perkara yang berkaitan program dan aktiviti ini. Jadi kita lihat di situ, kita ada Anugerah Nilam. Saya percaya semua pernah mendengar Anugerah Nilam. Anugerah Nilam ni adalah yang kita laksanakan untuk kita memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang suka membaca. Jadi banyaklah kriteria-kriteria yang kita lihat dari segi bagaimana murid itu membuat pembentangan dan sebagainya. Akan ada sesi soal jawab dengan panel. Itu adalah Anugerah Nilam. Anugerah Nilam ini adalah kunjuran dari program Nilam yang dilaksanakan di sekolah. Dan kita memang dah lihat program Nilam ni antara program Galakan Membaca, yang mana sebelum tadi saya dah terangkan, kita ada punca kuasa berkaitan program Nilam ini perlu dilaksanakan di sekolah. Kemudian kita ada IQ Nilam. IQ Nilam ni adalah satu platform untuk sistem pelaporan Nilam. Apabila kita nak melihat, kita tidak ada satu kita pengukuran apabila kita tahu murid itu membaca tapi kita tak tahu
sama ada berapa banyak dia membaca, apakah buku-buku bacaan yang digemari dan sebagainya. Jadi IQ Lab ini telah dilancarkan pada awal tahun ini oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM untuk murid-murid kita melaksanakan pelaporan aktiviti bacaannya secara dalam talian. Jadi itu baru saja awal tahun ini dilancarkan, tapi masih belum begitu lengkap pembinaannya. Masih ada beberapa dashboard yang belum sedia lagi untuk tetapi untuk murid IQ Lab ini telah boleh dilaksanakan, telah boleh dikunci masuk butiran pelaporan bacaan mereka menggunakan ID Delima. Itu antara perkara yang saya suka berkongsilah. Dan TVPSS antaranya, TVPSS ni adalah telah dilancarkan pada tahun ini juga kempen pelancaran untuk penubuhan TVPSS, di mana di sekolah kita memerlukan kita menggalakkan perwujudan satu tim penubuhan kru rakaman yang dilaksanakan oleh murid-murid. Jadi kru itu adalah dalam kalangan murid, daripada teknikalnya, dari segi suntingan, dari segi pengacara, sebab kita mahu melihat murid-murid ini beraksi. Okey, murid-murid ini yang membuat liputan. Jadi itu boleh memangkin kepada keyakinan untuk meningkatkan keyakinan murid dalam kita menyediakan mereka untuk ke bidang kerjaya dan sebagainya lah, kewartawanan dan sebagainya lah. Jadi TVPSS ni sangat baru, jadi saya telah membuat beberapa bengkel sebelum ini secara dalam talian. Tak silap saya ada 3 siri berkaitan bagaimana tips-tips untuk guru-guru melaksanakan penubuhan TVPSS di sekolah-sekolah. Okey, kemudian kita ada ikon GPM. Okey, maksudnya di sekolah-sekolah kita ada guru perpustakaan media. Jadi kita laksanakan juga, sebab ini adalah program-program yang memang dilaksanakan di peringkat kebangsaan. Sebab itu kita laksanakan juga di peringkat negeri supaya kita dapat memilih calon negeri untuk dihantar ke pencalonan peringkat kebangsaan. Okey. Dan sekarang ni sedang berlangsung adalah Pengkarya Muda, Pengkarya Muda Johor. Dan saya suka nak ucapkan tahniah kepada PPB Batu Pahat kerana tahun lepas Sekolah Menengah Tun Ismail dia telah sekolah tersebut telah diwakili oleh adik Siti Ainatul Mary. Okey, dia telah mempertaruhkan satu karya cerpen yang bertajuk Remedi Jiwa, Remedi Jiwa, dan telah memenangi di peringkat kebangsaan, menyejuhan anugerah penulisan terbaik pengkarya muda peringkat kebangsaan pada tahun lepas. Jadi program ini pada tahun lepas Johor rasanya buat julung kali diadakan di peringkat kebangsaan. Jadi Johor memulakan sejarah tradisi yang telah dinobatkan sebagai johan di peringkat kebangsaan dengan cerpen bertajuk Remedi Jiwa daripada Sekolah Menengah Tun Ismail Batu Pahat. Jadi tahniahlah saya ucapkan sebab bukan senang. Jadi saya tak pasti adik ini tahun lepas dia menduduki SPM 2020. Saya tak tahu apa dia punya pencapaian. Jadi saya harapkan dia berjaya lah dengan keputusan tempoh hari. Baik, itu sedikit. Jadi untuk tahun ini masih berlangsung. Masih belum tarikh tutup lagi. Jadi murid-murid kita untuk sekolah menengah, kategori sekolah menengah, kita telah membuka untuk penulisan karya 3 kategori, iaitu cerpen, cerita pendek dan juga puisi. Dan bengkel penulisan itu juga telah diadakan secara online pada minggu lepas, dan kita mengharapkanlah untuk kali ini karya-karya yang terbaik juga boleh dihantar dan kita boleh memilih dan mencalonkan untuk ke peringkat kebangsaan pada bulan hadapan, bulan Julai. Okey, jadi kita selain daripada itu, kita ada juga resensi buku, kita ada bicara buku, dan untuk urusan-urusan pelantikan GPM dan GPB juga di bawah di tanggungjawab kami berdua untuk berkaitan hal inilah, dan juga nisbah buku dan juga bahan bacaan tambahan. Dan kita ada anugerah pusat sumber sekolah yang sekarang ini masih dalam penilaian saya kira, dan mempertaruhkan 3 juga kategori, sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah kurang murid. Jadi itu sedikit perkongsian berkaitan dengan program dan juga aktiviti berkaitan dengan
sumber pendidikan yang ada yang sinonim dengan pengurusan pusat sumber di sekolah. Okey, ini adalah perkara yang berlaku di peringkat kebangsaan yang kita laksanakan juga di peringkat negeri dan juga berlaku di sekitar sekolah ataupun berlaku dalam kalangan warga sekolah. Okey. Seterusnya, okey, selain daripada itu kita nak melihat bagaimana kita nak melihat status. Okey, status pengurusan pusat sumber di sekolah. Okey, antara tools dia adalah daripada kita lihat SSQS, iaitu Smart School Qualification Standard yang ini antara petunjuk prestasi yang kita boleh lihat status sekolah di daerah kita tu tahap bagaimana 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang macam tu jadi dia ada dia punya skala-skala. Dan daripada keputusan SSQS itu diambil satu IQ PSS yang mana untuk IQ PSS ini adalah lebih tertumpu kepada status pengurusan pusat sumber di sekolah itu. Jadi dia memang ada satu kluster yang guru perpustakaan media perlu menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Jadi selain daripada itu, kita ada juga IQ Wilam, kita boleh lihat untuk murid kita berapa ramai ataupun kebersamaan murid. Ada tak murid yang masih belum, mungkin murid-murid kita membaca tetapi dia tidak melapor. Jadi benda-benda perkara-perkara itu memang berlaku. Kadang-kadang ada murid kita untuk IQ Wilam dia tidak mampu untuk melapor secara dalam talian, jadi dia mungkin akan buat secara manual. Itu antara perkara-perkara di sekolah, cabaran-cabaran bukan dalam situasi sekarang, bukan semua dalam kalangan murid kita berupaya untuk membuat perkara-perkara secara dalam talian. Contohnya macam IQ Nilam ini, dia perlu ada peranti dan perlu ada internet. Contohnya mesti ada supaya boleh direkod di dalam talian, di dalam sistem IQ Nilam, apa dia bahan bacaannya, bahan itu ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa sebagainya. Semua butiran itu terkandung di dalam sistem IQ Nilam. Itu adalah pelaporan bahan dibaca oleh murid berkaitan. Dan selain daripada itu, kita ada instrumen anugerah pusat sumber sekolah yang mana yang ini terkandung di dalamnya beberapa elemen dan kita membuat penilaian berdasarkan keseluruhan pengurusan pusat sumber di sekolah itu, perkara-perkara yang mana yang perlu diberi perhatian yang lebih dan untuk diambil tindakan supaya kita boleh buat penambahbaikan. Untuk anugerah pusat sumber sekolah ini ada dalam kalangan peserta ataupun sekolah lah calon, dia sebenarnya tidak mensasarkan kepada pencapaian, bukan dia rasa, dia kata dia tak, bukan sasaran dia untuk menjadi Johan ataupun sebagainya, tetapi dia dia masuk, dia menyertai pertandingan ini kerana dia ingin memantapkan lagi sistem pengurusan di sekolahnya. Apabila kita menyertai sesuatu pertandingan, sudah semestinya lah kita akan mengemas kini pelbagai aspek. Contohnya dari segi sistem file, lepas tu sistem perekodan dan juga perkara-perkara yang terdapat di dalam instrumen-instrumen. Okey, baik. Untuk seterusnya, kita tidak boleh lari daripada SKPMG dulu. Saya percaya di peringkat PPD juga telah membuat penakaran berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua ini. Jadi untuk aspek ini yang berkaitan, yang sangat dekat dengan pengurusan pusat sumber ini, antaranya adalah aspek 2.4 iaitu pengurusan sumber pendidikan. Jadi kalau di situ kita lihat apa dia punya kriteria kritikal dia. Di situ dia nak melihat supaya sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan. Jadi mesti diurus. Kalau kita tak urus, itu yang macam hilang, rosak, tak kemas kini, bahan-bahan pun bahan-bahan lama. Jadi memang perlu diurus untuk kita menyokong peningkatan kualiti pendidikan di tempat kita lah, di lokasi berkaitan, di organisasi tertentu. Jadi kalau kita lihat dari segi standard kualitinya, sumber pendidikan
mestilah diurus secara sistematik dan terancang. Jadi bagaimana kita kena berbalik kepada kita punya mazhab dan kita punya buku tadi. Di situ ada garis panduan dan kita boleh rujuk kita nak bermula daripada mana. Mesti ada penubuhan dewan kuasa. Okay, lepas tu mesti ada agihan tugas-tugas, mesti ada file, kita panggil file kuasa. Dalam file kuasa itu akan adalah perkara-perkara bagaimana kaedah nak menguruskan dari segi kita nak merekod buku dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam pengurusan pusat sumber di sekolah. Itu contoh. Okey. Baik, seterusnya untuk tindakan mencapai standard. Okey. Tindakan untuk mencapai standard. Okey, itu. Menyedia, menyimpan dan menggunakan sumber pendidikan secara serta pelaksanaan penyediaan mengikut ketetapan, keperluan secara menyeluruh dan berterusan. Okey, kita tidak boleh macam menyediakannya sahaja. Okey, kita perlu pastikan apabila pelaksanaan itu berlaku, dia mesti berterusan dari segi kita menyelenggara segala untuk memastikan perkara itu dapat diambil tindakan dan dapat dipelihara. Yes, saya nak mencari perkataan pelihara tu tadi. Supaya kita dapat memelihara sumber pendidikan kita supaya dapat digunakan pada masa-masa akan datang oleh orang-orang yang selepas ini. Bukan setakat itu sahaja. Jadi itu adalah tindakan untuk mencapai standard kualiti itulah berdasarkan aspek 24 pengurusan sumber pendidikan. Okey, seterusnya. Baik, untuk rubrik penskoran di situ, sedikit sebelum saya berakhir. Okey, saya sebenarnya tak tahu sama ada hadirin bersama saya di talian ke tidak. Okey. Tahap tindakannya untuk rubrik penskoran ini adalah mengurus ni elektronik TMK, itu menyediakan. Lepas tu perlu data dia tu kita kena simpan, perlulah susun atur. Kemudian kita dalam penggunaannya itu mestilah ada pelaporan dan sebagainya dan juga pelaksanaan penyediaan penggunaan bahan itu. Jadi itu adalah tahap tindakan yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk memastikan pengurusan yang berkaitan itu secara tersusun, teratur dan berstruktur. Okey. Seterusnya untuk rubrik penskoran, selain daripada kita ada tahap tindakan, kita ada juga tahap kualiti. Kita kena melihat apakah tindakan yang dilaksanakan. Okey, antaranya selain daripada kita telah melihat tahap tindakan itu, kita melihat juga tahap kualiti. Okey, mestilah mengikut ketetapan ataupun prosedur. Okey, dan ianya mestilah berdasarkan keperluan dan perlu secara holistik, secara keseluruhan dan mestilah mencukupi dan mencakupi dan ianya pula mestilah berterusan, mestilah konsisten. Begitu. Jadi itu sedikit yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan kaitan untuk yang SKPMG 2 ini. Kita memang berkait rapat dengan standard 2 lah, antara yang apabila kalau kata kita perlu sekolah kita nak melihat ini antara instrumen yang berkaitan dengan sumber pendidikan. Okey, seterusnya kita tengok ada lagi tak? Oh, tak ada. Untuk pembentangan saya setakat ini berkaitan dengan pengurusan pusat sumber, saya kira itu sahaja. Sebelum kita mungkin boleh saya serahkan kepada moderator. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudi mendengar pembentangan ini dan itu adalah gambar saya dalam rakan unit sumber dan pendidikan di PPD. Kita berbengkel asas ini, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih atas semua yang bersama-sama pada pagi ini. Walaupun saya tak nampak saya ada eye contact kan, tapi saya lihat lensa sahaja. Okay, ni dah lah ni dah sekian, terima kasih tu. Berada, tapi saya nampak adalah bersama-sama kita lihat. Saya tidak nampak siapa. Jadi ada apa sih pun? Memang kalau dah bercakap mana ada 1 jam, takkan cukup 1 jamnya. Tapi kita pun mula lambat tadi, dah 9.20 juga. Sekian saya serahkan kepada moderator. Okey lagi. Terima kasih Tuan Hanis Iskandar binti Muhammad hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, setelah kita mendengar penjelasan dari Tuan Pengamat
mungkin ada persoalan yang bermain di kotak pemikiran tuan dan puan. Jangan biarkan ia begitu saja. Hai ya Pak. Dengan izin Puan Anis, kita boleh mempersilakan jika ada sebarang pertanyaan atau buah fikiran atau pandangan daripada tuan-tuan diutarakan dalam sesi ini. Saya persilakan tuan-tuan. Assalamualaikum Puan Anis. Waalaikumsalam. Okey, Puan Anis, ni tadi saya nak respon berkaitan dengan apa yang Puan Anis berkaitan dengan murid daripada SMK Tun Ismail yang mewakili ke peringkat kepesertaan dalam tarian ke. Ada apa yang saya tahu lah kan, diberitahu oleh guru pembimbing dia, iaitu dimaklumkan bahawa adik Siti, saya nama dia Siti apa? Siti Aina, ya. Siti Aina tu keputusan peperiksaan dia gurunya cakap dalam 7A ke 8A. Alhamdulillah, okey. Dan ni berkaitan juga dengan pusat sumber cemerlang. Walaupun masih lagi berlangsung, tetapi ada bahagian-bahagian yang kategori yang telah pun selesai berlaku. Jadi boleh atau tidak untuk secara gambaran secara tidak rasmi lah diberikan keputusan-keputusan. Oh, keputusan-keputusan Ya. Ada dalam kalangan yang kategori sekolah rendah masih dalam senarai pendek, dan kita akan mengadakan sesi temu bual secara online bersama sekolah. Jadi agak tidak saya belum boleh berkongsi sangatlah sebab keputusan rasmi belum lagi dikeluarkan. Cuma saya suka berkongsi sedikitlah berkaitan dengan anugerah pusat sumber sekolah untuk Negeri Johor. Kita laksanakan 3 kategori sekali ini, sama seperti tahun lepas, iaitu sekolah menengah, kategori sekolah rendah dan kategori sekolah kurang murid. Jadi untuk tiga kategori ini, alhamdulillah dalam proses penilaian lagi, keputusan rasmi belum lagi kita umumkan kerana ada di antara kategori-kategori masih di peringkat fasa yang seterusnya. Untuk fasa pertama, kita mengadakan sesi penilaian secara dalam harian. Bermaksudnya sekolah-sekolah menghantar bahan dekat delivery tak payahlah, dan masukkan kita je menilai bahan-bahan untuk kita isilah markah berdasarkan rubrik yang diberi di dalam instrumen-instrumen. Jadi kalau kata saya nak berkongsi keputusan buat masa ini dengan hadirin sekalian, tidak sesuai lah sebab belum lagi diumumkan secara rasmi. Tapi memutamatkan keputusan untuk ketiga kategori ini dan masuk lagi dalam proses memutamatkan keputusan. Jadi kita tunggulah, akan ada satu masa nanti kita akan umumkan langsung, kita akan buat secara live ataupun mungkin kita akan masukkan di dalam portal rasmi jabatan lah untuk kita umumkan keputusan anugerah pusat sumber sekolah pada tahun ini. Okey, itu saja saya boleh respon. Siapa yang bercakap di talian saya tak nampak? Nazar tu. Oh, Nazar. Itulah saya sebenarnya nampak tuan moderator saja yang berada di dalam kelas. Okey, yang lain tu saya tak nampak. Jadi mungkin ada antaranya sambil-sambil dengar tu masak tu kan. Oh, Aziz pun ada. Okey. Terima kasih Cik Nazar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Mansur Puan. Okey Cik Mansur. Saya ada satu persoalan dekat sini. Okey. Tadi kita berkenaan dengan pengurusan pusat sumber sekolah. Okey. Jadi apabila berkaitan dengan pusat sumber sekolah, dia ada kaitan dengan pengurusan organisasi tuan-tuan. Itu kalau saya bilang. Ya, betul. Dalam mengurus pusat sumber sekolah, dalam mengurus organisasi, ini ada masalah. Sebab pengurusan ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Ya, betul. Jadi, saya nak tanya, dalam mengurus pusat sumber sekolah ini, apakah masalah utama yang tuan telah hadapi ataupun yang biasanya dihadapi? Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan Cik Mansur. Okey, soalan yang
saya kira baiklah untuk semua hadirin maklum. Dia soalan asas, tetapi sebenarnya soalan yang memang biasa kita terima. Apakah masalah utama dalam menguruskan pusat sumber di sekolah? Okey. Dia sebenarnya kalau kita nak cerita masalah, ada beberapa masalah. Tapi masalah utama bergantung kepada organisasi masing-masing. Okey, antaranya yang saya boleh kongsi, mungkin apa yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan bengkel-bengkel perkongsian bersama pegawai-pegawai di rangkaian USDP daerah sebelum ini kita telah adakan, dan juga berdasarkan kita punya dialog-dialog prestasi bersama guru-guru perpustakaan media. Jadi antara yang saya dapat adalah sokongan daripada pihak pengurusan. Itu antara yang biasa. Kadang-kadang bila kita nak melaksanakan sesuatu pengurusan di pusat sumber, mereka ada kalanya kekangan itu berada di situ, tidak mendapat sokongan daripada pihak pengurusan. Pihak pengurusan beranggapan seolah macam apabila pelaksanaan itu dia akan memberi keutamaan kepada urusan lebih kepada panitia contohnya, dia beranggapan, sedangkan untuk sumber pendidikan, untuk pengurusan pusat sumber ni dia tidak boleh, dia adalah saling berkait dengan panitia-panitia mata pelajaran contohnya. Dia ada yang tidak memahami. Dia kadang-kadang dia memahami tetapi dia tidak menghayati. Macam saya kata tadi, apabila kita nak melaksanakan sesuatu pengurusan, kita perlu memahami apakah pengurusan itu, dan selain daripada memahami, kita perlu menghayati supaya apabila ada usul ataupun cadangan-cadangan untuk melaksanakan sesuatu, ianya dapat diberi pertimbangan yang wajar daripada pihak pengurusan tertinggi di sekolah. Itu antara perkara-perkara yang saya boleh berkongsi. Okay, itu yang secara ni. Selain daripada itu, yang kecil-kecil pun ada. Kadang-kadang kurang pemahaman oleh guru perpustakaan media itu sendiri. Dia tak faham. Dia beranggapan pusat sumber sekolah ni adalah perpustakaan. Jadi dia duduk dalam perpustakaan sahaja. Lepas tu apa-apa pun yang berkaitan, dia akan lebih tertumpu kepada perpustakaan. Maksudnya dari segi kalau kata untuk program pembacaan. Jadi cuma yang masuk dalam ada dekat dalam tak link dekat tu, dekat chat tu. Dan segalanya. Bila kita keluar ke perpustakaan, kita lihat sekolah ni tu kosong. Tak ada pun maklumat-maklumat yang diurus. Kita sumber maklumat kita boleh berada di dinding bangunan. Okey, di bawah tangga pun kita pernah lihat ada sekolah yang telah menyediakan perkara-perkara yang itu. Kau jangan lupa ingatkan apa ni, link dia ada dekat ruangan chat tu. Berkaitan itu. Tapi memang sekiranya mendapat sokongan yang sangat baik daripada pengurusan tertinggi sekolah, itu adalah perkara yang boleh dikatakan paling utama, memudahkan urusan-urusan lain. Maksudnya urusan-urusan lain. Kerjasama dengan pihak guru-guru, sebab kita tidak boleh membiarkan pengurusan pusat sumber sekolah ini dilaksanakan sendiri ataupun berseorangan oleh guru perpustakaan dan media. Dia mesti bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Jadi itulah apabila sekiranya sokongan dan dorongan yang baik daripada pengurusan tertinggi sekolah itu didapatkan, memang pengurusan pusat sumber di sekolah itu akan berjalan lancar dan saya kira outstanding lah. Itu respon daripada saya. Terima kasih Cik Mansur. Okey. Ada lagi? Ada pertanyaan? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Anis. Waalaikumsalam. Moderator. Saya Cikgu Suhaimi. Okey. Puan Anis, saya nak tanya. Lanjutan daripada jawapan Puan berkaitan dengan pengurusan pusat sumber di sekolah. Ya. Kalau sebenarnya macam kalau kita faham sebenarnya pusat sumber tu merujuk pada library. Ya. So belum ni. Daripada tu memang tak faham lah. Boleh tak Puan Anis jelaskan berkaitan dengan
tandingan pusat sumber, apa yang sepatutnya ada di sekolah dan apa peranan-peranan guru-guru selain daripada guru media yang boleh dilibatkan dalam memastikan sekolah tu dia boleh masuk dalam pertandingan layak untuk menyertai pertandingan pusat sumber sekolah. Maksudnya kita nak mudahkan, maksudnya Dato' Fah ni kalau boleh kita nak ramai lagi sekolah yang banyak masuk bertanding. Maksudnya selain daripada bertanding, saya lihat tadi kalau kata Puan Anis, dia boleh jadi sumber-sumber di laluan, di bawah tangga dan sebagainya kan. Ya. Saya minta respon Puan Anis, terima kasih. Terima kasih doktor atas soalan. Okey, soalan yang sangat baik sebab sebenarnya saya Dr. Suhaimi PPD, saya Suhaimi. Okey Cik Suhaimi, terima kasih. Saya tak nampak orangnya sebab tu saya cuma saya beranggapan begitulah. Okey, terima kasih Cik Suhaimi atas soalan. Okey, soalan ni berkisar tentang anugerah pusat sumber sekolah. Okey, kalau kita lihat macam saya sebutkan tadi pelbagai tujuan sekolah ada dalam kalangan sekolah yang dia suka untuk menyertai anugerah pusat sumber sekolah untuk dia memantapkan lagi sistem pengurusan pusat sumber di sekolahnya. Okey, kalau kita lihat dalam instrumen penilaian pusat sumber, dia ada 5 bahagian yang akan dilihat. Saya sebutkan secara kasar lah. Untuk yang bahagian pertama, dia akan melihat dari segi dokumentasi. Okey, dokumentasi. Dan untuk yang bahagian B, dia akan melihat dari segi kemudahan. Okey, kemudahan yang ada disediakan di sekolah itu. Dan untuk bahagian C pula, dia akan melihat dari segi bahan dan peralatan. Okey, bahan dan peralatan. Dan untuk bahagian D, dia akan melihat dari segi program. Okey, program. Okey, dan yang terakhir dia akan melihat dari segi kriteria khusus. Itu maksudnya nilai tambah lah. Jadi kelima-lima bahagian ini, okey, apabila digabungkan, okey, sekiranya menepati kriteria instrumen yang diadakan, okey, itu boleh dikatakan pusat sumber yang seimbang. Kita dah boleh katakan ianya mengoptimumkan potensi dan memaksimumkan keberhasilan. Itu yang saya kata tadi. Kita punya itu mesti secara holistik, mesti secara keseluruhan. Tidak kita lihat dari segi kemudahan sahaja. Kadang-kadang ada antara sekolah, antara sekolah yang dia menyediakan kemudahan-kemudahan, contohnya macam taman sumber. Okey, dia menyediakan dari segi prasarana yang bagus, kios dan sebagainya. Semua kita tengok sophisticated, okey, outstanding. Tetapi untuk penilaian anugerah pusat sumber ini, kita melihat dari aspek pelaksanaan. Adakah pelaksanaan untuk program-program itu sampai kepada murid-murid kita? Sebab sasaran akhir kita adalah kemenjadian murid. Okey, jangan lupa dia mesti secara holistik, secara menyeluruh, kena melihat kelima-lima elemen itu. Okey, kalau kita lihat pada elemen yang pertama, dia melihat kepada dokumentasi. Kadang-kadang dokumentasi ini kita boleh cipta. Okey, dokumentasi kita boleh cipta. Okey, itu semua kita memang terror. Okey, tetapi kita mahu melihat dokumentasi yang sahih. Maksudnya yang reliable. Dokumentasi yang apabila didokumentkan, itulah yang dibuat. Kalau kata kita tengok ISO dia punya konsep senang. Apa yang ditulis, itulah yang dibuat. Apa yang dibuat, itulah yang ditulis. Itu adalah, maksudnya apa tindakan kita dengan manual kita tu mesti sama. Dia jangan kata you buat dalam manual, you tulis kat situ, okay, perlu mendaftar dahulu sebelum meneruskan proses tu, proses A. Tapi dalam kerja kita tak daftar, kita terus je ke proses. Contohlah, jadi itu dah tak ikut ISO. Contoh, jadi untuk yang pusat sumber ini, dari segi dokumentasi kita nak melihat memang betul lah rekodnya penggunaan bilik-bilik ataupun ruang-ruang penggunaan bilik itu memang ini cikgu yang masuk. Okay, cikgu yang masuk ni dia merekod sebelum dia menggunakan bilik tersebut. Apabila dah direkod, dia menggunakan, lepas tu ada di situ maklumat tujuan penggunaan bilik. Kalau betul-betul itu adalah pengurusan yang betul-betul baik. Maksudnya dituliskan di situ, okey, siapa yang akhir sekali masuk ke bilik berkenaan, kemudian untuk tujuan apa. Okey,
Kemudian untuk kita melihat kalau sekiranya kronologi siapa sebelum ni siapa yang ambil barang dalam bilik ini, jadi kita boleh tengok daripada laporan tersebut, oh cikgu ni, jadi dia ada, oh kat sini dia ada maklumkan dia menggunakan barang ini dan dia meminjamkan dan sebagainya. Jadi rekod-rekod pinjaman, rekod-rekod pinjaman alat, rekod-rekod penggunaan bilik, begitulah antara perkara-perkara yang memang perlu ada apabila kita datang ke sekolah dan menilai. Kita nak melihat sebab ada juga kita jumpa di sekolah untuk aspek dokumentasi, kita tahu dokumentasi itu memang diwujudkan untuk tujuan penilaian. Okey, antaranya contohnya sama je tulisan dia kan. Ini orang yang sama menulis ni, pen pun warna yang sama je. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita pernah jumpa. Tetapi kita tetap menghargai sekolah-sekolah yang menyertai sebab mereka berani mereka berani untuk berubah, untuk memperbetulkan perkara yang sebelum ini tak betul, mereka akan betulkan semula. Jadi itu yang kita mahu memperkemaskan pengurusan-pengurusan apabila dalam pengurusan Pusat Sumber Anugerah Pusat Sumber Sekolah ini dianjurkan supaya sekolah-sekolah yang menyertai boleh menambah baik sistem pengurusan pusat sumber di sekolah mereka. Itu antara perkara yang saya boleh berkongsi lah. Cik Suhaimi, boleh saya menjawab ke? Okey, selain daripada maksudnya bila kita masuk sekolah tu adalah pusat sumber. Betul. Jadi kita kata macam tu. Betul. Cuma kalau saya duduk di sekolah lah, kalau kita di bilik pusat sukan contohnya kan, kita memang ada buku rekod tu, buku rekod penggunaan anak dan sebagainya. Tapi buku rekod tu kita buat untuk kita. Maksudnya tak ada pemantauan. Sepatutnya siapa yang buat pemantauan kepada buku rekod-rekod yang di bilik sukan, bilik alatan dan sebagainya tu. Okey, terima kasih atas soalan tu. Saya suka sangat. Okey, seperti yang saya kata tadi, di sekolah dalam organisasi yang tertentu dia berbeza-beza. Okey, sebab itulah kita ada satu jawatankuasa jawatankuasa pusat sumber sekolah, di mana dalam jawatankuasa tersebut mereka ada melaksanakan mesyuarat-mesyuarat, dan mesyuarat-mesyuarat yang mereka laksanakan itu ada minit-minitnya dan keputusan-keputusan untuk memutuskan siapa yang akan melaksanakan perkara-perkara berkaitan diminitkan di dalam mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa pengurusan tersebut. Jadi kita tak boleh nak kata, kalau macam saya kata, oh ini sebenarnya kena guru sukan ataupun guru perpustakaan. Sekolah tak sama, iklim berbeza. Jadi keputusan itu bergantung kepada mesyuarat yang dilaksanakan dan yang memutuskan apakah ketetapan untuk melaksanakan perkara tersebut. Okey, contohnya kalau katalah di sekolah A, mungkin kalau kata itu adalah ketua bahagian panitia sukan yang akan menyemak laporan buku rekod bilik sukan untuk penggunaan alat-alat dan sebagainya. Jadi mungkin sekolah A tak sama dengan sekolah B. Macam sekolah B pula, dia mungkin gurunya tak ramai. Jadi dia telah membuat penetapan memadai guru perpustakaan media saja boleh, sebab tak ramai murid, tak ramai cikgu, tak ramai. Jadi dia agihan itu dia berbeza-beza. Itu antara perkara yang saya boleh kongsilah, cikgu. Okey, terima kasih Puanis. Sama. Okey, silakan tuan-tuan dan puan sekiranya ada soalan atau pandangan atau buat fikiran yang boleh kita utarakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak beri pandangan lah. Pertama saya nak ucapkan tahniah lah kepada Cikgu Suhaimi. Cikgu Suhaimi Okey, yang bertanya tadi. Okey, kerana sekolah angkat Cikgu Suhaimi telah menyertai pertandingan PSS Cikemelang peringkat negeri Johor, iaitu mewakili Batu Pahat yang telah kita pilih, dan proses pemilihan antaranya pun telah pun berjalan, dan yang mana macam mana saya nak cakap, pemilihan itu telah pun berlaku sebenarnya, dan telah pun ada satu keputusan untuk dipilih sekolah menengah.
Oh, okey. Okey, cuma ni sebagai satu gambaran saja yang mana saya sendiri terlibat sebagai seorang penilai dan tahniahlah pada cikgu saya ni ya. Cuma saya dapat ucapkan tahniah sajalah. Jadi saya harap cikgu saya ni fahamlah maksud dia tahniah tu. Oh, kategori skor menengah ya? Kalau bunyi Okey, skor menengah untuk yang tu. Oh, okey, tahniah. Kerana sebab banyak faktor yang kita nilai dan antara calon sekolah menengah yang mana kalau penyertaan ni dari segi video yang kita nilai dan juga dari segi dari segi dokumentasi. Di sini saya tunjuk sedikitlah yang mana dokumentasi yang telah diberikan oleh pihak sekolah kepada saya iaitu sekitar 174 pasukan. Ini pun masih banyak lagi yang tidak lengkap, betul-betul ada lebih kurang 1,000 lebih pasukan. Tetapi saya dapat serta ini sajalah. Itu lengkap lagi saya ni. Kami yang sedikit seri panjang. Oh, tahniah cikgu. Dah ada dah keputusan tu. Sekolah rendah belum lagi. Okey, jadi kita tunggulah. Okay, tahniah juga kemudian sedikitlah saya suka berkongsi dengan panel kebangsaan. Mereka ingin melihat program nilam itu diangkat di sekolah supaya betul-betul terkesan dan memberikan impak kepada murid apabila program nilam itu dilaksanakan di sekolah. Itu antara perkara-perkara yang memang akan dilihat apabila sekolah tercalon untuk ke peringkat kebangsaan. Jadi perlulah di orang kata murnikan ataupun diambil tindakan yang lebih lah untuk aspek-aspek berkenaan. Sedikitlah saya boleh kongsikan komen daripada panel kebangsaan pada tahun-tahun sebelum inilah. Okey. Terima kasih. Okey, saya persilakan seterusnya jika ada lagi sebarang soalan. Sebelum tu saya umumkan tu link untuk kehadiran itu telah ada dalam bahagian chat tu. So nanti rakan-rakan boleh, tuan-tuan dan puan boleh isi kehadiran di situ lah. Satu lagi sebelum kita berakhir nanti kita ada sesi untuk bergambar secara online lah dalam ni. Jadi kena siapa tu yang dah handsome tu kena handsome kan. On kamera, tapi belum lagi lah. Nanti yang sesi yang untuk terakhir nanti. Seterusnya Puan Anis, ada lagi tak? Ada soalan lagi tak daripada kita? Kalau gitu saya bagi satu soalan terakhir lah. Boleh. Sila. Kalau kita tengok dalam situasi pandemik ni, kalau macam industri makanan tu kan, macam dia ada bandar untuk sampaikan, untuk sampaikan supply itu kepada rumah ke rumah lah. So ada tak kita perancangan atau apa yang boleh dilakukan oleh guru-guru media ataupun memang dah ada perancangan daripada UPN dan kementerian sendiri untuk dalam keadaan begini masih pustakaan boleh diakses oleh para pelajar, mungkin boleh buat tipukan ataupun apa-apalah cadangan daripada Puan. Supaya kita dapat beritahu lah kalau kita lagi kita dapat beritahu. Okey, terima kasih soalan moderator. Okey, yang handsome di pagi ni. Kena puji sikit. Okey. Jadi kita macam ni lah kita kata kesempatan di sebalik kesempitan. Jadi walaupun kita dalam keadaan yang begini kita perlu mengoptimumkan sumber yang kita ada atau mengoptimumkan potensi yang kita ada dengan kaedah-kaedah. Sebab itulah kita perlu buat kreatif. Sebab itulah di awal tadi saya suka berkongsi elemen-elemen yang perlu ada untuk yang pendidikan abad 21 ni. Kita kena berfikir lebih. Kalau kata situasi ini berlaku, bagaimana pelaksanaan kita. Jadi kita perlu kreatif supaya tujuan ataupun objektif pelaksanaan itu tercapai. Okey, soalan tadi bagaimana untuk musim-musim begini kita menyampaikan sesuatu ataupun perkara-perkara yang
biasanya berlaku di lokasi perpustakaan, berlaku di rumah. Okey. Antaranya tadi yang macam saya kira, macam saya kongsikan, kita boleh membina satu aplikasi ataupun satu platform berupa rak buku maya. Contoh, rak buku maya di mana murid-murid kita boleh dapatkan secara online. Okey, kalau kita lihat sekarang ni memang sinonim ataupun tak asing lagi dengan PDPR. Apabila PDPR, kita memang sedia maklumlah, murid-murid memang akan menggunakan peranti, mereka akan menggunakan capaian. Jadi kita perlu menyediakan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber ataupun bahan-bahan untuk dikongsi, untuk disampaikan kepada mereka. Tak mustahil kita menggunakan platform yang sama. Maksudnya boleh dengan adanya peranti, dengan adanya capaian, mereka boleh dapatkan bahan-bahan bacaan melalui rak buku maya. Jadi sebab tu saya kata cikgu-cikgu ni dia kena kreatif. Dia kena memikirkan bagaimana nak merealisasikan pelaksanaan itu supaya dalam apa-apa keadaan sekalipun dia boleh menyampaikan perkara yang dia nak laksanakan itu kepada murid-murid. Tetapi kita tidak boleh juga lari daripada faktor-faktor kekangan. Kekangan ada dalam kalangan murid kita yang tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi mungkin untuk kes-kes seumpama itu, cikgu pula kena memikirkan bagaimana untuk dia membekalkan buku-buku itu secara, mungkin kalau kita PDPR, kita ada online, kita ada offline, kita ada on-site. Jadi mungkin untuk tujuan ini, guru perpustakaan media pun boleh memikirkan mungkin agian-agian buku itu diadakan di satu site yang mana murid-murid yang tidak boleh mendapatkan capaian internet, contohnya untuk mendapatkan secara maya rak buku tersebut. Jadi perkara-perkara itu perlu diadakanlah. Jadi perlu kreatif, perlu versatile. Kita nak melaksanakan sesuatu matlamat itu, asalkan pelaksanaan itu dapat dilaksanakan secara holistik. Kita tidak boleh menidakkan ketidakupayaan murid-murid kita yang tak ada kekakasan seumpama itu. Jadi kita kena melihat. Jadi sebab itulah saya kata di sekolah iklim berbeza. Kita tidak boleh macam mengandai sekolah ini semua muridnya memang bersedia untuk berada di talian untuk melaksanakan PDPR ataupun untuk mendapatkan bahan-bahan daripada rak buku maya. Okey, kalau kata sekiranya ada murid, cikgu saya memang suka sangat membaca tapi saya tak mampu, mak saya tak mampu nak adakan apa-apa gini-gini. Jadi bagaimana? Jadi mungkin kita boleh mengadakan secara touch and go kan macam ataupun pandu lalu ke. Jadi kreativiti itulah yang sebenarnya kita kata mengharmonikan lagi situasi yang seumpama ini. Jadi saya suka kongsikan itulah dengan tuan moderator sedikit. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Anis, Tuan Haji Anis. Terima kasih Tuan Sasul pula. Terima kasih Tuan. Jadi sebelum kita berakhir, saya mohonlah kepada semua tuan-tuan dan perempuan untuk meng-onkan kamera. Betul ayat selesai tu. On-kan kamera untuk kita bergambar secara online. Boleh ya tuan-tuan? Kalau boleh semua. Nanti adik habis dia. Okay. Semua on dulu semua. On lagi. Lagi. Oh, time gambar ramai pula. Okey, dah. Ada. Bukti ada. Alhamdulillah. Okey. Yang kiraan 3. Satu. 2. Sekejap Okey, dengan kiraan 3. 1, 2, 3. Lagi sekali. Drone. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey.
Okey. Tuan-tuan dan para hadirin yang saya hormati, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Penceramah Puan Anis Isnaizah binti Muhammad Hariri. Terima kasih dan keladi. Lain kali insya-Allah kami jemput lagi. Saya pasti selalu lagi ilmu yang boleh kami timbul dari Tuan. Terima kasih Puan. Terima kasih juga kepada Tuan PPD, Timbalan dan semua warga PPD. Sebelum mengundur diri, saya memohon maaf atas segala kelemahan saya pada hari ini. InsyaAllah akan ditingkatkan dari masa ke masa.